NIMP 2030 rangsang ekosistem pembuatan, pacu transformasi perindustrian. Harga beras putih tempatan kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pelaksanaan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP 2030 mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai pemacu utama pertumbuhan ekonomi. Memerlukan anggaran pelaburan mencecah RM95 bilion sepanjang tempoh 7 tahun pelaksanaan. Perdana Menteri yakin NIMP 2030 menyediakan hala tuju yang jelas untuk pembangunan sektor pembuatan. The NIMP 2030 adopts a mission-based approach, a departure from the sectoral approach of the past. It is a horizontal policy with well-defined missions that will galvanize not only the entire manufacturing ecosystem, but also the whole of nation to drive industrial transformation and realize our vision. Berucap pada pelancaran NIMP 2030 di Ibu Negara, Perdana Menteri berkata NIMP akan dilaksana melalui pendekatan seluruh negara yang bukan sahaja melibatkan jentera kerajaan tetapi juga sektor swasta. Justru tadbir urus awam swasta bakal diwujudkan bagi memastikan pelaksanaan itu dapat tepat pada masanya dan berkesan. Saudara, NIMP 2030 menggunakan pendekatan berasaskan misi jelas yang akan merangsang bukan sahaja keseluruhan ekosistem pembuatan tetapi juga memacu transformasi perindustrian. Projek-projek yang dijalankan dijangka mempercepat pembangunan ekosistem inklusif, menyepadukan perusahaan kecil dan sederhana PKS ke dalam rantaian nilai dan meningkatkan keseluruhan industri. Secara khusus, NIMP 2030 meningkatkan nilai tambah pembuatan kepada RM587.5 bilion menjelang 2030, berkembang sebanyak 6.5% daripada sekarang. This indicates an increase of 61% derived from NIMP 2030 interventions for high-impact sectors. E&E, chemical, EV, aerospace, pharmaceutical, and advanced materials such as minerals and metal. Beliau dan timbalan. Pelan Induk Baharu itu menyaksikan lebih banyak projek berasaskan misi MBP dalam tempoh terdekat. NIMP 2030, komponen utama ekonomi madani antara lain akan memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan kualiti hidup rakyat dengan jangkaan limpahan hasil yang lebih tinggi daripada sasaran ekonomi negara. Ia termasuk pekerjaan dengan gaji yang lebih baik dan perkongsian kekayaan untuk membina masyarakat yang lebih adil dan makmur. Is expected to grow by 9.6% to reach RM4,510 from RM1,976, which is below the national average, despite the sector's dominant role in the national GDP. This 128% increase from 2021 is driven by the shift of the industry towards high value-added activities and high-skilled job opportunities created. Perdana Menteri turut menyatakan NIMP 2030 berupaya mewujudkan kerjasama yang lebih kukuh bagi rantaian bekalan yang lebih berdaya tahan dengan usaha mencapai integrasi industri terpilih di seluruh ASEAN. Resilience. This unlocks opportunities for Malaysia to further integrate into the global value chain. We can leverage on our mature industrial infrastructure with good connectivity, strategic location, and reputation as one of the top destinations for innovation and doing business.
Sehubungan itu, Kuala Lumpur perlu mempercepat usaha pendigitalan dan membangunkan bakat dalam bidang TVET bagi melahirkan pekerja berkemahiran tinggi. Selain amalan mampan terutamanya dalam alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG mencipta peluang pertumbuhan baru dalam pembuatan hijau, kenderaan elektrik dan penggunaan dan penyimpanan tangkapan karbon CCUS. Sementara itu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, NIMP 2030 menawarkan manfaat menyeluruh kepada pelbagai pihak berkepentingan. Menerusi transformasi industri, Kementerian komited untuk membangunkan semula kumpulan pertengahan dan memastikan pihak berkepentingan utama juga berupaya berkembang maju. As a nation, it has to be a nation approach, including various other stakeholders. The private sector, of course, is one. The rakyat itself, the NGOs, every other groups that have interest in ensuring Malaysia develop, to drive the Malaysian economy, must be part of this NIMP to make it a success. NIMP 2030 mempunyai matlamat untuk mempercepat transformasi perindustrian negara dengan meningkatkan daya saing syarikat Malaysia di samping memastikan integrasi yang lebih baik dengan rantaian nilai global. Corporation is tabling to cabinet ideas that we think will need, again, the whole of government approach to deregulate, to liberalize, to ease the pain points for investors, for companies, so that we can get back to where we were. You know, in 2011, as I said, we were actually top 10 in the world, and now so NIMP is also looking at that. Kerajaan juga akan mengumumkan sebahagian daripada butiran terperinci mengenai peruntukan pelaburan bagi NIMP 2030 dalam pembentangan belanjawan 2024 Oktober ini. Pelancaran NIMP 2030 disambut positif pemain-pemain industri yang bukan sahaja meningkatkan kapasiti PKS tetapi juga menggalakkan pelaburan langsung domestik DDI dan pelaburan langsung asing FDI. If you are effective and efficient, the foreign direct investments are confident they will come here. At the same time, our DDIs, domestic direct investors, if they have a very good results, the FDIs will look into their performance. And then if they are good, they will come in so that they have become part of the global supply chain. Jadi apa yang kita nak tengok adalah from the total ecosystem. Sama ada, kalau say for example EV, tetapi kalau kita tak ada bagi impact kepada local industry, no point. So kita punya job is actually bukan saja try to come up dengan EV, tetapi what is more important is that kita kena come up dengan local industry, supplier and total ecosystem ni be part of the system. Because the requirement in the global market is also high when it comes to the, let's say, green product, for example. So we should be taking the lead in making sure that our product are greener and at the same time capture a good margin for the market. Berkuat kuasa hari ini, harga jualan beras putih import diselaras daripada RM2,350 per tan metrik kepada RM3,200 per tan metrik. Padi Beras Nasional Berhad Bernas memaklumkan pelarasan itu sejajar harga terkini beras putih import di pasaran antarabangsa. Kenyataan menyebut separuh tahun pertama 2023 merupakan tempoh yang sangat mencabar disebabkan ketidaktentuan pelbagai faktor luaran. Ini termasuk perubahan iklim, kadar pertukaran mata wang asing yang semakin lemah, kos operasi yang tinggi dan konflik serantau. Faktor-faktor itu telah mencetuskan kesan ketara terhadap pasaran dagangan beras global disusuli kesan larangan pengeksportan beras putih diumumkan oleh India. Bernas turut menanggung kesan kenaikan harga beras import sejak beberapa tahun kebelakangan. Namun, syarikat kekal komited memastikan bekalan beras negara mencukupi selain memantau pasaran harga beras antarabangsa dan menyesuaikannya semula setelah situasi kembali seperti sedia kala.
Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu menyokong langkah yang dilaksana Bernas dengan mengambil kira kenaikan harga beras dunia didorong beberapa faktor luar kawalan. Akuinya, Bernas terpaksa menanggung kerugian berjumlah 80 juta ringgit sebulan jika pelarasan harga beras import tidak dilaksanakan. Menerusi perkongsian melalui WhatsApp, beliau memaklumkan harga beras putih tempatan masih kekal dijual pada harga kawalan RM2.60 sekilogram. Harga tersebut merupakan terendah di rantau ini dan tidak pernah berubah sejak 2008. Sementara itu, berkaitan kekurangan bekalan beras putih tempatan, beliau bakal mengumumkan langkah-langkah intervensi yang sedang dilaksana menerusi kenyataan yang akan dikeluarkan dalam tempoh terdekat. Bidang kuasa Jabatan Audit Negara JAN perlu diperkukuh dan diperluas agar dapat merangkumi peranan institusi Hizbah atau Ombudsman. Saya sekarang tengah meneliti supaya dapat diperkukuh, diperluaskan bidang tugas Jabatan Audit Negara supaya tidak boleh merangkul apa yang disebut institusi Hizbah atau Ombudsman. Jadi ini masih dalam perbincangan, tapi yang penting apa? Kita perluaskan bidang tugas Jabatan Audit Negara. Tegas Perdana Menteri, peranan audit itu perlu disegani bukan sahaja audit dari segi kewangan tetapi audit dari segi pematuhan kepada peraturan dan prinsip bagi mengelak kecurangan sama ada dalam bentuk rasuah, ketirisan atau kecuaian. Beliau menegaskan pengabaian terhadap budaya tidak mengendahkan teguran LKAN perlu dinoktahkan, terutama teguran terhadap salah guna kuasa, kecuaian atau penipuan. Laporan audit negara yang dikeluarkan setiap tahun akan dibahaskan di Parlimen. Keperluan itu bagi memastikan tiada ketirisan berlaku serta memperbaiki sekiranya wujud kelemahan dalam kerajaan. Jabatan Audit Negara ini dianggap suatu yang diberi amanah khusus. Sebab itu keputusan kita dalam kerajaan perpaduan ini apa? Bentangkan. Dan di balik Parlimen bahaskan. Walaupun tahun lalu tidak berlaku begitu. Tapi tahun ini insya-Allah bila dibentangkan, saya akan pastikan ia dibahaskan. Kalau ada kelemahan, kita baiki. Kalau ada apa pelanggaran, kita betulkan. Kalau ada betul-betul suatu penyalahgunaan kuasa, kita pastikan ambil tindakan. Jelasnya, laporan audit negara merupakan dokumen yang penting. Justru Kementerian Keuangan perlu mengetuai tugas untuk meneliti semua laporan serta memastikan pematuhan dibuat semua jabatan yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia, ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan dan selamat Hari Malaysia 2023. Negara ini harus dibina dengan kekuatan semua, kepelbagaian dalam bingkai kesatuan. Selamat Hari Merdeka, selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Kita buat satu app ni, semua bisnes kat dalam kampung ni kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Call ambulans! Kakak ni nak sana pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita akan kian bijak berkesan literasi digital.
bertemu kembali. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah akan menjelajah ke Sabah dan Sarawak. Rakyat di kedua-dua negeri akan disantuni menerusi kembara kenali Borneo yang bermula Ahad ini. Laporan Aisyah Yatim. Kembara berlangsung 11 hari hingga 13 September membabitkan 28 kenderaan. Jarak perjalanannya lebih 2,000 km. Konvoi akan guna laluan darat sepenuhnya menelusuri lebuh raya Pen Borneo. Ia seperti hasrat yang di-Pertuan Agong. Adalah menjadi impian beta untuk menelusuri lebuh raya Pen Borneo ini. Khususnya untuk beta dan Raja Permaisuri mengenali dengan lebih rapat lagi rakyat beta di pendalaman bumi Kenyalang dan negeri di bawah Bayu. 12 daerah akan dijelajah sepanjang 11 hari kembara. Di negeri Bawah Bayu, kembara bermula di Tawau, diikuti 4 lagi daerah sebelum berakhir di Sipitang. Destinasi pertama di Sarawak ialah Lawas. Sebelum menjelajah ke 4 lagi lokasi lain di Bumi Kenyalang, kembara akan singgah di Brunei Darussalam. Lokasi terakhir kembara di Teluk Melano. Tuanku juga akan singgah di masjid-masjid dan juga bertemu dengan asnaf-asnaf. Dan baginda juga telah menyatakan hasrat untuk menyumbang kurnia kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Kembara kenali Borneo sudah pasti dapat mengeratkan lagi hubungan ketua negara dan keluarga diraja dengan rakyat. Sesungguhnya, raja dan rakyat berpisah tiada. Aisyah Yatim, RTM. Sempena Mata Fair kali ini, Andalusia Travel and Tours Sdn Bhd akan memilih 3 individu untuk mendapat hadiah utama iaitu tajaan pakej umrah. Pengarahnya Ida Rizwana Idris berkata cabutan bertuah itu hanya berlangsung selama 3 hari di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia MITEC. Waktu ini jugalah kita adakan banyak cabutan bertuah dan cabutan yang grand sekali ialah 3 pakej umrah pada setiap hari. Maksudnya setiap hari, hari Jumaat 1 pakej umrah, Sabtu dan Ahad setiap 1 pada hari sepanjang mata ini. Tetapi mereka yang nakkan pakej umrah percuma ini, cabutan bertuah ini, mereka perlu datang ke Mata Fair. Baru boleh dapatkan pakej umrah tu. Selain itu, buat julung kalinya, Andalusia akan mengadakan live selama 36 jam yang menawarkan 36 tiket percutian ke Taman Tema Bangi Wonderland bagi pengikut terpilih. 36. So maksudnya 36 tiket Taman Tema Bangi Wonderland tu semua boleh grab melalui live saja. Memang kita akan announce live setiap jam. Jadinya pukul 8 pula kami akan announce untuk pemenang umrah. Siapa yang join kontes di booth Mata Fair sahaja, tak di cawangan, di booth Mata Fair akan dapat umrah pemenang tajaan 100% Andalusia Travel. Andalusia turut menawarkan diskaun sehingga RM500 bagi tempahan pakej umrah sepanjang Mata Fair 2023.
Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan